tahu dulu keperluan pertukaran gas. So, tumbuhan dia perlukan pertukaran gas sebab dia nak kena menghasilkan makanan dia sendiri secara menggunakan proses fotosintesis. Tapi untuk menjalankan proses fotosintesis dengan efisien, tumbuhan perlu menukarkan gas dan menyerap cahaya. So, pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara tumbuhan dan persekitaran berlaku melalui liang stoma. So, liang stoma ni dia terdiri daripada sepasang sel pengawal. So, sel pengawal ni dia untuk mengawal atur penutupan dan pembukaan stoma. So, stoma tu terbuka ataupun tertutup ikut sepasang sel pengawal ni. Stoma juga dalam sel pengawal tu ada kloroplas. Kloroplas ni dia yang menjalankan proses fotosintesis. Stoma ni juga dia berada di kat sel epidermis yang berada di bawah daun. So macam dalam gambar ni stoma. So mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. So stoma ni dia boleh terbuka atau tutup. Dia bergantung pada dua keadaan, dua benda je. Sama ada pengambilan ion kalium oleh sel pengawal ataupun kepekatan sukrosa dalam subsel pengawal. So bagi pengambilan ion oleh sel pengawal, pengumpulan atau penyingkiran ion kalium di dalam sel pengawal akan mengubah keupayaan larutan. Hal ini akan meningkatkan atau menurunkan keupayaan air di dalam sel-sel pengawal. Air yang meresap keluar atau ke dalam sel-sel pengawal secara osmosis. Keadaan ini menentukan sama ada sel-sel pengawal menjadi segah atau flasid. Bagi kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal, pada waktu siang atau dengan kehadiran cahaya, fotosintesis berlaku dan menghasilkan gula yang larut iaitu sukrosa. Pada waktu malam atau semasa ketiadaan cahaya pula, gula yang terdapat di dalam sel pengawal ditukarkan kepada kanji. So, untuk pembukaan stoma pula, macam dalam gambar dalam buku teks ni, bila stoma mula tertutup. Bila ion kalium masuk, lepas tu air juga akan masuk secara osmosis. So, stoma akan terbuka. Okey. Pengambilan ion kalium oleh sel pengawal ni untuk yang pembukaan stoma. Yang pertama, ion kalium bergerak masuk ke dalam subsel pengawal. Yang kedua, keupayaan larutan dalam sel meningkat. Kemudian, sebab keupayaan larutan dalam sel meningkat, keupayaan air dalam sel pula menurun. So, bila keupayaan air dalam sel menurun, molekul air daripada sel epidermis akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Kemudian sel pengawal akan menjadi segah dan melengkung keluar, kemudian stoma akan terbuka. Untuk kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal, dengan kehadiran cahaya, yang pertama, dengan kehadiran cahaya, fotosintesis berlaku. Bila berlaku fotosintesis, kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal menjadi tinggi. So, sama juga macam ion kalium tu, bila kepekatan sukrosa meningkat, keupayaan air dalam sel pengawal menurun. Kemudian, molekul air dari sel-sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal akan menjadi segah dan melengkung keluar, stoma akan terbuka. So, untuk penutupan stoma pula, dia lebih kurang dia macam pembukaan tadi, cuma dia terbalik. So, nak senang ingat, dia terbalik berbanding dengan pembukaan tadi. So, untuk penutupan, pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Yang pertama, ion kalium bergerak keluar dalam sel pengawal. So, bila ion kalium tu bergerak keluar, keupayaan larutan di dalam sel menurun. Bila keupayaan larutan menurun, keupayaan air di dalam sel meningkat. Kemudian molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis sebab air dah banyak dalam tu. Last sekali, sel pengawal akan menjadi flasid, stoma akan tertutup. So, untuk kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal, tanpa kehadiran cahaya, fotosintesis tidak berlaku. Kemudian kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal menjadi rendah. Keupayaan air di dalam sel pengawal akan meningkat.
Kemudian molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis dan sel pengawal akan menjadi flasid dan stoma akan tertutup. Okey, sekarang next, kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. So, dia ada dua, sama ada untuk tumbuhan segar ataupun dengan tumbuhan layu. So, segar tu masa dia cukup air lah. Tumbuhan layu tu pula masa dia kurang air. So, untuk tumbuhan segar, bila air mencukupi, sel pengawal akan menjadi segar. Lepas tu, dinding dalam sel tebal dan kurang elastik berbanding dinding luar sel. Dan dinding luar sel yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal melengkung keluar. So, dinding dalam sel ni yang dia melengkung kat dalam ni, dia tebal berbanding dengan yang dekat luar. So, yang kat luar tu lagi elastik, so dia senang nak melengkung. So, untuk tumbuhan layu pula, apabila sel kekurangan air, sel pengawal menjadi flasid. Dinding luar sel yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel hilang kesegaran dan stoma tertutup. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan ke?